How's it going, guys? Welcome to the first ever episode of Free Fire MCP Majors Tea Time, where we'll be talking about what happened the weekend before during these majors. With me today, I have my lovely co-host Admats as well as a special guest, Son Tuan. So, why don't you introduce yourself? Okay, so hello, hi guys. My name is Santua. So I am a streamer and sekarang ni pun sebagai seorang penasihat kepada tim Geek Fam, player Geek Fam kita yang tengah main untuk MCP Season 1 ni. Tua ni kuat orang ni dari segi player dan juga fizikal sebenarnya. Itulah sebab tu kita panggil dia pencuci Geek-Fam. Bukan pencuci tapi dia ada sejarah lah dengan dulu tim Icon semua. So this guy has a very good rap background as a pro player. Tapi sayang bersara sebab gadis. Dia gadis ke tak? Bukan. Dah bersara awal because of certain priorities in terms of life. Jadi it's a waste lah of a talent inside the esports scene untuk Free Fire. Tapi dia dah buat keputusannya, so let bygones be bygones. Tapi sekarang dia okay. So, bukan lepas nombor 1 bukan negara Malaysia, tapi AV Ligers dari Philippines. Senyap-senyap je tiba-tiba dia dapat. Padahal diorang punya buya cuma satu, dua? Satu je. Jadi apa korang rasa? So dia AV Ligers ni dia tak mementingkan buyah sangat lah. Nampak gameplay diorang tu, dia tak mementingkan buyah sangat. Diorang lebih kepada kill dan tapi placement still diorang jaga. Jadi dengan kill yang banyak tu menambahkan diorang punya point, tapi placement yang walaupun tak buyah still boleh tambah jugalah point diorang yang membuatkan banyak, dan diorang konsisten dalam setiap game yang diorang main dalam 2 hari tu. Kalau ikutkan the placement points, the teams yang direct invite bukan di tangga top 10. Diorang actually dekat belakang-belakang. Apa kau rasa pasal tu? Okay lah, aku rasa yang ni aku lagi mahir kot. Sebab cerita dia players yang invited team, diorang dah merasai format macam ni. Alright, so diorang dah tahu macam mana format ini berlaku dan bermain. Dia already plan out. Dia macam tahu, okay, minggu pertama mungkin tengok dulu 12 team yang baru main macam mana. And then from just week 1 saja diorang macam okay. From week 2 nanti diorang tahulah macam mana nak counter semua. That's why dia tengok banyak tim-tim 6 tim yang kena invited masuk berada di page yang kedua, kecuali Baby Argon yang berada di page yang pertama. Ya, betul tu. Macam Geek Fam pun rasanya nanti akan ada plan nak tibai balik tu, tunggu masa. Betul lah. Jadi sekarang ni kira macam the transitional period lah kononnya. Di mana player masih lagi tengah get to know each other, tengah nak fikir macam mana each team tengah main, tengah kenal-kenal kan. You agree tak dengan statement tu? Betul. Kadang-kadang diorang ni memang nak baca dulu gameplay tim enemy. So bila dah next week, minggu seterusnya tu nanti diorang akan come back lah. Diorang dah tahu macam mana nak counter balik diorang punya gameplay tu. Jadi sekarang ni AV Ligers ni cara main dia agak agresif, betul? Subpar agresif. Subpar agresif. Macam mana tu? Because ada kala dia memang duduk diam. Duduk diam. Ya, AV ataupun solo Veneta ni daripada dulu permainan diorang fight jika perlu saja. Kalau tidak diorang takkan keluar. Tapi macam mana diorang dapat kill point banyak macam tu? Fight bila perlu. Fight bila perlu? Macam mana? Diorang bukan macam Divinity. Divinity awal-awal game saya tu boleh agree. Divinity kalau main kerja dia buru player. It's like they look for players. Oh, sebab itu. AV the opposite. They wait for players to come in. So AV punya strategi adalah duduk dalam circle awal-awal, try to catch people coming in. And then satu lagi kebijaksanaan AV, nampak ada team fight masuk. Yeah. Oh, diorang third party lah kira. They love third party. Kalau tengok balik semua highlight AV Ligers, they don't find players. Diorang tak cari player. Sia-sia. So, diorang akan masuk third party fight. Lagi-lagi yang paling obvious ketika kat Bima. Ada satu fight kat Bima, AV Ligers nampak ada team fight kat situ, masuk. Okay, That's faham. why dekat time tu dia dapat buyah juga time tu. Okay, mari kita cakap pasal team di tang kedua, iaitu team Fast Kill My, Lekiau punya favourite team dengan 47 total kill dan 87 total points. Apa pandangan korang pasal diorang? Diorang ni adalah player-player lama. Zaman-zaman tu main lah. Stain, Newbie, Yun datang balik. Zuan dia kurang sikit lah, nampakkan dia. Ali sama lah player lama. Tapi itulah antara nama yang selalu kita cakap pasal weekend ni lah, Yun dengan Newbie kan. Macam mana diorang punya prestasi? Newbie
memang power sebenarnya. Memang player yang orang kata memang digeruni dekat Malaysia ni. Tapi bila dia dah mati tu, dia jadi team fast ni jadi cacat sikit. Sebab macam tempang lah kan. Betul. So tonggak dia tu newbie, tapi still dia orang boleh main lagi. Okay, moving on to the third team, the third place team, kita ada Secret Movement yang kita terkejut juga dapat 2 booyah hari tu. Diorang ada 50 kill total dengan 17,000 damage. Apa you all punya pandangan pasal the players and how their performance last weekend? Diorang ni sebab player-player ataupun tim-tim yang dah main kat MCP ni, diorang dah tahu dia punya apa orang kata Layout. point dia punya Okay. draft dia kan. So diorang kali ni diorang beza sikit main dengan style FFPC dengan FFMS dulu. Point dia sebab beza. So diorang ni kadang-kadang diorang akan main secara safe dulu. And bila dah dapat placement punya point, diorang akan automatic akan dapat kill. So dari situ diorang akan main safe dan ya lebih kurang macam itulah Secret Movement main dia style. Itu yang boleh dapat 2 booyah dan dapat kill yang banyak juga. Macam agak ala-ala AV Ligers lah ni. Ya, lebih kurang lah. Tapi AV Liger kita tak nampak booyah dia. Booyah dia kurang. Dia dapat 2. Kita terkejut juga sebab kita tak sangka kan senyap je dia orang dapat 2. Jadi sekarang kita nak move on kepada highlights. Ini adalah some of the most interesting plays last weekend. Okay, kita akan tengok macam mana permainan-permainan pada hari yang pertama tadi dimulakan dengan di mana WNL bertemu dengan AV Liger di Graveyard. Venom dia ada skill yang buatkan orang tu keliru tau. Bila dah dalam keadaan yang kelang kabut macam tu, Venom tiba-tiba jongkok. Macam ni kan. Dia jongkok miss apa tu siapa tu? Nama last kali Shogun tu. Dia termiss. Miss tembakan yang double barrel tu. Dengan Venom tu sebab dia jongkok tu. Tu memang aku nak highlight pun tadi tu. Benda tu macam Venom boleh pula dia crowd je. Lepas tu Shogun tak anticipate pula. Betul. Yang dia berada di bawah. Padahal Venom tu nyawanya low betul. Tinggal sebelah je. Sekali hit je dengan shotgun tu confirm beratanya. Tapi dia ada skill yang dia main guna otak. Okay lah. Sebab itu sebab banyak kali kita tengok orang fight dalam ni dia terlompat-lompat. Tapi ini adalah salah satu fight yang di mana saya nak ketengahkan lah kepada mereka yang mungkin menonton talk show ni. Tak semestinya anda kena lompat-lompat dalam ruangan kecil. Kadang-kadang duduk diam je. Macam mana Venom buat, duduk diam. So ini adalah fight. Kita akan fokus tengok fight dengan circle dan tepi circle. Yang di mana PFSK berjaya nak ratakan pasukan CP. Tetapi yang ni yang memberikan fokus utama kita. Yang di mana kita tengok bagaimana player berkelam kabut. Alright. Untuk masuk ke dalam circle ada 3-4 tim di sini. Tapi di sini kita akan menyaksikan pasukan View kena sapu. Bukan disebabkan player tapi disebabkan circle. Apa pendapat tuah? Macam mana permainan ini dapat nak dielakkan sebenarnya? Sebab salah satu punca diorang macam ni, diorang lambat masuk circle, habis circle. Dan bila dah ramai-ramai, dah banyak-banyak team, ramai-ramai player nak masuk, so diorang akan jadi macam ni. Tapi View tak sempat nak masuk sebab dia kena jaga. Macam ni yang sekarang ni, Balor dia nak jaga lagi enemy yang kat depan dia, Geek Fam yang tengah jaga dia. Lepas tu Abnoy pula sekarang nyawa dah sekarat, Dato pula, lepas tu Balor dengan nyawa sekarat duduk dalam circle yang memang dah circle yang keempat, memang zone sangat sakit. Dan mati macam tu je lah. Tapi ada orang kata yang main dengan circle ni safe. Tapi adakah sama sekarang dengan apa yang orang kata tu sebenarnya daripada sudut pandangan seorang manager dan ex-pro player? Tak relevan. Macam tak berapa setuju sebenarnya orang yang suka bermain luar zone. Sebabnya bila enemy dah tunggu dalam circle, kita yang nak cuba masuk, kita akan susah. Dan kita kena buat rotasi yang lain. Kita tak sure lagi rotasi yang nak pergi tu ada tim lain ke tak. So lambat masuk circle, tadah je lah. Tadah je lah. So basically sekarang ni permainan cuba nak mendapatkan penempatan di dalam circle lebih diutamakan lah. Berbanding dengan main dengan hujung-hujung circle.
Sebab ya sekali lagi kita lihat bagaimana sebenarnya Embalo anda kata tak main dengan circle, mungkin fight ni dia tidak akan fight dan mungkin takkan kena eliminate sia-sia. Tapi itu highlight kedua. Alright. So kita pergi ke highlight ketiga pula. Yang ini adalah highlight number 1. Alright, dalam keseluruhan MCP kita pada minggu pertama, Cobra 1 vs 3 tu macam. Oh ini paling gempak. Dan inilah yang selalu player-player Free Fire cakap, lenyapkan double vector. Ya lah, aku cakap dalam ni kalau boleh double vector. Vector tu ada tapi single. Ya, betul. Sebab memang tengok macam mana Cobra 1 vs 3, sepatutnya 3 yang menang. Betul. Tapi itulah. Apa tuan boleh rungkaikan di sini? Selain pada double vector. Satunya lah, selain daripada Cobra pakai double vector, lepas tu pas kill agak macam terlalu bernafsu untuk Booyah tu. Dia kejar si Cobra, padahal dia boleh stay je kat sini sebenarnya. Circle tu akan menutup dan Cobra kena masuk kat bahagian fast kill. Tapi bila one by one player fast kill datang, itu memang makanan Cobra. Rata lah satu-satu. Tapi yang paling kelakar dalam highlight tu, dalam fight tu sebenarnya adalah apabila Bud merasakan aku boleh tank circle ni. Kita tengok, kita tengok player semua ke depan. Korang fokus kepada Bud. Korang tengok Bud akan cuba nak keluar circle, nak flank konon. Sekali dia yang jatuh. So itu satu lagi kesilapan yang agak kelakar lah dalam highlight itu, dalam fight ni. Dan itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, 3 highlight yang kita boleh bagikan kepada MCP minggu yang pertama. Sekali lagi ini adalah highlight yang paling terbaik. Observer melakukan kerja sangat bagus untuk menangkap 1 vs 3 ni di hujung circle dengan angle yang sangat bagus. Dan MCP minggu yang pertama, kita tengok persekan ada yang merudum, ada yang menaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi sebelum saya bagi balik Tasha ya, sebelum tukar kau Tasha, saya harap players pada minggu 2 ke nanti akan improve, betul tak tu? Betul. Lagi-lagi Gifam, macam mana nak up ni? Macam tu lah. Alright, okay. Rahsia. Okay dia, itu dia kita pergi highlight tadi. Jadi mari kita bergerak kepada top fraggers minggu ni, iaitu Wheels Embalor dengan 26 kill. Embalore? Macam cakap? Embalor. Lepas tu pemain ada... bola. susah nak cakap nama dia. Lepas tu ada AV Jiboy Wah. Lepas tu di Mano. Man 04. Manoi. Man 04. Kau jangan bagi dia Manoi. Oh, di Man 04 ke? Man 04 nama dia. Oh, macam tu. Man, nama dia Man. Manoi. Manalah tahu Mana kalau orang Manoi. guna nombor 3 jadi E ke, 4 jadi A ke. 4 jadi Y. Manalah tahu korang ni Manoi. kreatif sangat lah gamer-gamer zaman sekarang ni. Dan Itu sekarang ni apa dapat Manoi, aku tahu ada agak. Okay, jadi mula kat Embalor. Top frag, tapi the team has no booyahs. Pandangan. Batman 2.0. Batman 2.0, macam mana tu? Tu ada lah. Dia dah angguk Kalau dulu. Batman style dia macam tu, dia akan banyak kill. Tapi dia main sniper kan? Siapa ni? tak. Batman. Batman dua-dua boleh. Oh, dua-dua boleh. Okay. Jadi dia playstyle dia more? Russia. Russia. Double vector? Tak sure lagi. I mean not all the time. Depends on apa dia dapat lah kira. Yeah. Okay. Dia memang Russia untuk baskan views. Jadi kalau tengok ni, DP average headshot 0.28 tapi hit rate dia 22.3%. 28% headshot, okay, kira bagus lah tu. Sebab hit rate ni tak penting, sebab hit rate kadang-kadang players ni dia spam just to get lucky. Oh, dia Like spray and pray lah kira? from long range lah. Long range lah, spray and pray lah. Because sometimes because the game mechanism will help them in terms of guiding the shot in. So Tua pun tahu kadang-kadang Tua kau spray open kokot dapat kepala kan. Kena tak kena. Kena tak kena. It's just Kira asal kena tu dah kira okey sangat lah tu. So average hit rate is fine in terms of you finding close range shots too. Then hit rate is nice. The thing is that is matte focus is the 28% hit shot. That is the one that people always wants to see because dia lain dengan Free Fire lama. Free Fire lama hit rate would be the best stat to see. Jadi kira sekarang lagi skill base lah kalau perlukan headshot tu. Ya. Skill base ke, aku tak rasa skill base tu. Mobile base.
Probably. I mean, not Sebab- everyone can hit a headshot kan walaupun kat mobile. Tapi dekat tournament ni dia tak kisah sangat lah. Dia tak kisah kan sebenarnya, tapi Asalkan dapat kill. tapi kepala tu yang dia yang membantulah. membuatkan perbezaan di betul. antara langit dan bumi. Sebab last time during the old days 2019, 2018 tournament, if you see the tournament scene, hit rate, body shot was the main focus because during that time there's no shortcut mechanism kan, nak pergi ke kepala tu. Tapi as times goes by and then people are getting smarter. So sekarang ni like almost everyone can actually do a very nice flick headshot. Okay, moving on. Kita nak tengok kita pergi second top fragger iaitu AV. Macam cakap nama dia? G-Boy Wah. G-Boy You can go Wah. just G-Boy lah. G-Boy. Dia ada 21 total kill, total damage 13,000. Tapi tengok headshot dia, tadi tu dia dekat Embalor, dia 0.28%. Tapi dia ni pula ada 2.01%. Apa maksud tu? So, maknanya J-Boy Wah ni lebih pandai headshot lah. Ya, betul. Itu je. It's basically kalau you put back the decimal places, it's 201% headshot rate. Dahsyat tu. it's Tapi dia pakai sniper bukan? Bukanlah. No. G-Boy is more, dia boleh pakai sniper but he prefer not to. Because berbeza dengan Embalor. Embalor jenis like right in your face. Oh, memang in Memang front of go you lah. pump. Because sometimes you use SMG, sometimes you use shotgun, so the headshot rate is not there. Sebab dia punya pellets in comparison to the headshot count will cause the headshot rate to drop. Sama dengan SMG. Tapi G-Boy, dia is a mid-range, which means that you use rifle. Okay. Jadi it's more likely for you to hit a headshot more with a mid-range fight with a rifle rather than a close-range fight with a shotgun or SMG. Okay, so moving on to the third player, kita ada Man. Man 04. Man 04 tak habis-habis. Dengan dia 6.2k total damage, headshot dia 0.49 which is also higher than Embalor. Tapi hit rate dia 25.25%. Okay, dia punya playstyle ni agaknya macam mana? Rasanya Man 04 ni pun sama juga. Russia juga. Dan kalau tengok hit rate dia 25. Maknanya dia punya tembakan dia tu banyak kena lah daripada miss. So itu yang buatkan dia ada kill yang banyak juga dan juga damage yang ada banyak juga 6,000. Dan dia tak pentingkan sangat headshot ni. Yang penting dia tembak kena damage, dapat damage, orang kena settle. Jadi kira kalau dah knock tu dah kira dah settle lah, tak fikir lah. Betul, sebab bila enemy dah kena, baru kita boleh rush di depan. Kalau selagi enemy tak kena, kita rush memang kita yang gone lah. Okay. Korang rasa siapa korang rasa is the best player of the week yang kita tak namakan dalam the list? Lalu. Ramai Satu je? Aku ada satu dah. Satu je? Siapa nak pilih dia? Takut kena kecam. Tak apa, pandai cakap, pandai kena lah. Rasanya lah lagi minat dengan Baby Argon Cobra. Sama tu. Sama dengan I. I, tu Lekiau, dia sama. Memang peminat Cobra macam nampak dia memang betul-betul perform. Dia dapat apa highest kills berapa kali juga kan that game kan? One of the top flag after day one. Yes, betul tu. Lepas tu rasanya dia yang paling carry lah untuk Baby Argon. Tak kata macam Baby Argon ni dia seorang carry, tapi nampak he is one of the stronger players lah. Okay, what about, jadi sekarang ni kalau kira balik, first week memang biasa, kalau kat bawah tu kat bawah, tapi rasanya next week kita akan nampak team kat bawah naik atas tak rasa? Ya, sebab ni game battleground, diorang boleh kena pandai baca, dan kadang-kadang battleground, luck pun kena ada juga dalam side diorang lah. Bukan semata-mata skill. Kalau diorang ada skill tapi tak ada luck, contoh circle tak ada kat diorang ataupun weapon pertama diorang tak dapat, akan mati macam tu je juga walaupun diorang pro sebanyak mana pun. So 50-50 lah. So battleground macam tu. Dia beza dengan yang apa tu 5v5 nya game lah.
50% luck, 50% skill. Ya. Betul tu? Okay, jadi sekarang ni kita nak move on ke schedule pada weekend ni. Minggu kedua of the Free Fire MCP Major Season 1. Di sini untuk hari Sabtu kita start dengan map Kalahari start pukul 1.22 petang nanti. Nanti untuk hari kedua pula kita start masa sama 1.22 petang, Bermuda dan Kalahari. Dan itu je lah masa yang kita ada pada minggu ini. Terima kasih korang melepak kita orang minum teh, makan biskut dan bercakap pasal MCP Majors minggu pertama. Nanti kita berjumpa lagi pada hari Sabtu depan untuk minggu kedua pula. Saya Natasha. Saya Santuah. Ahmad. Dan kita akan berjumpa lagi. Goodbye.